Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, malam ini kita dapat sama lagi bersama kumpul di surau kita. Minta maaf anak lambat. Oh, jam juga mai sini Anak tertidur balik tadi 6.30 nak tidur. Ingat nak tidur sekejap je. Dah lama pula. Tak sekolah hari ni, anak pergi hospital. Balik hospital lah tadi. Pergi hospital, pergi beli barang apa semua. Penat sangat. Ingat nak tidur sekejap je. InsyaAllah. Okey, baik. Apalah, kita belajar setakat yang kita dah hari ni. Last hari itu kita bincang tentang syurut sihatis solah, syarat-syarat sah sembahyang. Mana itu? Yang mana syarat yang terakhir kita bincang itu ialah masuk waktu. Kemudian kita sambungan tu ada sikit lagi, saya habiskanlah. Orang yang tiada pakaian atau tiada alat bersuci boleh solat semampunya dan tidak wajib diulang. Ya. Orang yang tidak ada pakaian disebut sebagai faqidus thiyab. Ya, orang tak ada kain, tak ada baju, ya, sama ada memang tak ada, bertelanjang bogel, al-ari ataupun al-uryan, ataupun dia ada lah tapi tidak mencukupi untuk menutupi aurat yang wajib ke atasnya. Yang telah kita bincang bab aurat dulu. Maka apa perlu dia buat? Dia wajib juga solat di sisi majoriti. Ya. Lepas ada segelintir kata tak wajib solat pasal pakaian tak ada kan, ataupun pakaian tak cukup nak tutup aurat. Sembahyang tanpa aurat ditutupi secara sempurna ada tidak sah. Saya dah baca hadisnya itu. Dia kata tak payah sembahyang lah. Cuma bila ada baju nanti kena qada balik lah. Ya, itu pendapat dalam mazhab Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Kata tak wajib sembahyang. Adapun majoriti kata wajib kena sembahyang. Ya. Cuma mereka tak sepakat adakah ia wajib mengqadanya ataupun tidak. Tapi pendapat yang paling sahih ialah tidak. Tak perlu qada. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, yakni kamu beramal sekadar yang kamu mampu. Ya, Allah Ta'ala tidak menekan ke atas kita, menekan apa yang kita mampu. Jadi hak mampu hak tu saja semayang lah, dan memang tak wajib qada lah. Ya, walaupun ada khilaf sikit sebanyak. Tapi kalau tak qada, tidak mengapa insya-Allah. Ya. Begitu juga jika ia tiada alat bersuci, hak ini disebut sebagai faqidut tahurain. Orang yang tidak ada kedua-dua alat bersuci, tidak ada air, tidak ada debu, wajib ke tak wajib? Sama macam tadi. Majoriti kata masih wajib, walaupun mereka khilaf adakah wajib mengqada ataupun tidak selepas itu, dan sebagian kata tidak wajib sama sekali. Dan dia kata tidak wajib qada. Mazhab Maliki tak ada, tak wajib lah. Cuma qada tak qada tu ada sikit sebanyak perselisihan. Ada sebagian kata tak payah, sebagian kata wajib, kena sembahyang juga, ya. Itu pendapat majoriti. Faqidut tahurain. Air tidak ada, kita kena tayamum, tapi dah debu pun tak ada. Tak. Macam mana nak solat? Solat tanpa bersuci ada tidak sah seumpama solat tanpa pakaian. Jadi tak wajiblah tak wajib solat dia kata, sebab tak cukup syarat kan nak sembahyang macam mana. Tapi majoriti kata masih wajib solat ke atasnya. Cuma adakah ia mesti mengqadakan selepas ada air ataupun ada debu, ataupun tidak mengqadanya. Ya, kembali kepada masalah yang sama. Sama juga dengan orang tidak ada pakaian. Sembahyang sekadar dia mampu, kemudian tidak wajib qada. Walaupun ada sebagian kata wajib qada, pendapat yang paling sahih ialah tidak wajib qada.
Kerana Allah Ta'ala kata, bertakwalah kepada Allah sekadar kamu mampu. Nabi pun kata, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh buat sesuatu, maka kamu lakukanlah sekadar yang kamu mampu. Mampu hak ni saja. Kan? Tak payah ulang lah. Sama macam kes dulu kita belajar dalam bab tayammum, ada orang tu dia tak ada air kan. Seumpama yang diriwayatkan dari Sunan Abi Daud daripada Abu Sa'id, kharaja rajulan fi safar fa adrakathu as-salah wa laysa ma'ahu ma. Fatayammama wa sa'idan tayyiba wa sallaya summa wajada al-ma' fi waqti as-salah. Ada dua orang ni dia keluar bermusafir, kata Abu Sa'id. Kemudian masuk waktu. Air tidak ada, dia tayammum lah kedua-duanya. Kemudian dia solat. Kemudian lepas tu dia tengok ada air. Dah habis sembahyang kan? Ada air. Tapi waktu masih ada lagi. Kalau waktu dah habis, tak ada pertikaian lah. Okey lah. Ini waktu tak habis lagi. Zuhur contohnya. Zuhur tak habis lagi. Tapi air dah ada lah. Alamak. Kena qada balik ke tak air qada? Fa'ada ahaduhum as-salah wa lam yu'id al-akhar. Dua orang ni bincang-bincang, aku nak sembahyang lah. Ni pula kata, kau nak sembahyang, kau sembahyang lah. Aku tak nak sembahyang. Pasal tadi aku dah sembahyang. Falamma qadima ala Rasulillah akhbarahu bizalika faqala lilladhi a'ada lakal ajru marratain wa qala lilladhi lam yu'id laqad ajza'atka salatuka. Bila dia balik tu dia cakap kat Nabi, Nabi kata kepada orang yang mengulangi solatnya kamu dapat 2 kali ganda pahala. Dan Nabi kata kepada orang yang tidak mengulangi solatnya, solat yang kamu buat tadi telah memadai. Sangat dalam konteks qada tak qada pun boleh guna pakailah yang itu. Kerana kalau tak qada pun sudah memadai. Tapi kalau nak qada, go for it. Tapi dalam setiap mazhab dia ada standard-standard dia lah ya. Tuan-tuan, kalau mazhab Syafi'i wajib qada ya. Wajib sembahyang, at the same time wajib qada. Orang pakaian tidak ada ataupun tak cukup untuk menutupi aurat, masih wajib solat seumpama pendapat majoriti. Tapi after dia ada pakaian, dia wajib mengqadanya. Tak kisahlah berapa sembahyang, sehari ke, 2 hari ke, 1 waktu ke, 2 waktu ke, setahun ke, 10 tahun ke, wajib qada Tak ada alat bersuci pun sama. Tak ada air, tak ada tayammum, wajib solat, tapi at the end wajib qada bila ada air atau debu untuk tayammum. Kita pulanglah nak ambil yang mana ya. Baik. Orang yang pakaiannya terkena najis lalu solat, tidak wajib mengulangi solatnya. Tetapi jika disedari najis semasa solatnya, wajib membuangnya semampunya. Ya. Kita semayang, after semayang tengok najis kat pakaian kita. Lepas semayang, right away lah tengok. Kalau kita dah semayang sejam, tengok, tak ada masalah lah. Mungkin najis tu baru kena baju. Ini dah Assalamualaikum, Assalamualaikum pun nampak tahi. Contohnya ya, tahi tidak dimaafkan lah, mana tahu. Ya, buat takat tahi cicak, tak ada hal. Ini tahi burung lah kita kata, stempek tahi burung lah. Pasal sebagian ulama dia kata, tahi burung ni najis lah ya. Tapi sebagian lain dia kata tidak najis. Najis-najis yang keluar daripada haiwan yang halal dimakan, ia tidak najis. Kalau kita lihat buku Fiqhul Ibadat yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ujung-ujung buku tu dia kritik tentang mazhab dia kritik tentang pendapat mazhab Syafi'i agak keras dalam bab taharah. Salah satunya ni lah mazhab Syafi'i, najis ni kira najis lah ke, haiwan yang halal ke, haiwan yang tidak halal ke ya. Dia kata inna mazhab Syafi'i min aqsal madahib fi babit taharah. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang amat keras dalam bab taharah. Ada banyaklah yang dia kritik. Salah satunya hak tu lah, najis yang keluar daripada haiwan yang halal dimakan, sebenarnya tidak ada dalil ia adalah najis. Kalau ada pun dia tidak kuat. Ia tidak najis itu lebih kuat. Sebab tu dia kritik tu. Qardawi mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i modernis lah. Orang katalah modernis, tak ada modernis lah. Jadi kuku ada tahi burung kan. Tahi burung ni hilaf lah ya.
Sebagian kata najis, sebagian kata najis, tapi mazhab Syafi'i kata najis. Jadi najis kan, alamak. Macam nak buat? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, fatwa lama dia kata tak payah qada kerana solat telah habis. Ya. Fatwa baru dia kata kena qada. As long as kita yakinlah najis itu memang ada semasa kita solat. Kalau kita tengah semayang, kena najis, kita boleh buang najis tu terus, tak apa, dia tak batal solat. Tapi kalau kena najis tu, kita buat dek ke ataupun kita tak boleh nak menghilangkannya, maka ia membatalkan solat. Ataupun bila kita dah habis semayang, kita tengok najis ada, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tengok ada najis, maka wajib mengqadanya kembali. Ya. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i lah. Adapun sebagai lain kata tak wajib. Dulu saya dah pernah hurai bab najis tu. Babun najasat, bab najis dulu saya dah hurai kan. Ya. Jenis-jenis najis, najis yang terkena pakaian ketika solat, saya dah hurai. Jadi ala kulli hal, secara amnya bila kita semayang, kalau ada najis kita wajib menghilangkannya dengan cepat. Macam Nabi SAW tengah semayang, ya, dalam hadis Abi Daud yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, Nabi SAW semayang para sahabat, tiba-tiba Nabi buang kasut. Saya dah baca hadis tu, hadis yang masyhur. Bila dah habis semayang, sahabat tanyalah sebab pelik juga orang tengah semayang buka kasut. Nabi semayang kasut, dia buka kasut. Sahabat tengok Nabi buka kasut, mereka pun buka kasut. Dah habis semayang, sahabat tanyalah pasal apa buka kasut, wahai Rasulullah. Ya, Nabi kata masa aku semayang tadi, Jibril datang bagi tahu kat kasut aku tu, kat capal aku tu ada najis. Ya. Jadi aku pun buanglah. Apa maksudnya? Maksud kalau kita semayang ada najis, mesti kita buang cepat-cepat. Dan tak perlu kita start solat pada awal. Ia tidak membatalkan semayang. Ya. Tapi kalau dah habis semayang, kita tengok najis tu ada, maka sebagai kata sama macam tadi, tak wajib solat semula kerana ia tidak membatalkan solat. Tapi sebagai lain kita kata kena qada balik. Ya. Pendapat yang banyak dinukilkan dalam buku fiqh sunnah yang kontemporer tidak membatalkan wudu. Ya. Tidak membatalkan solat. Kalau ia tidak membatalkan solat ketika solat berlaku, after solat dah habis, of course lah tidak membatalkan solat. Macam mana kalau tengah kita solat, kita boleh buang najis, dia tak dibatal. Tiba-tiba bila dah habis solat, kena payah balik pula. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id itu terang-terang menunjukkan bahawa najis yang tidak diketahui ada kelonggaran untuk ia tidak membatalkan solat. Ya, ia tak macam kes waktu semayang, kita semayang sebelum waktunya. Dah habis semayang baru azan, tersalah, tak boleh. Tak ada kompromi dalam bab waktu solat. Ataupun kita dah habis semayang, kan, baru kita tahu, alamak waktu tak masuk lagi lah, lagi sejam nak zuhur. Semayang zuhur dah. Tak pakar semayang tu. Mudah-mudahan di sisi Allah berpahala lah sebab solat. Tapi dia tak boleh dijadikan solat zuhur pada waktu itu. Kena semayang balik. Ada benda ni walaupun dia sama-sama syarat sah solat, masuk waktu pun syarat sah solat, bersuci pun syarat sah solat, tapi dia tak ada rukhsah. Kita semayang-semayang, lepas semayang baru ingat, alamak tadi aku tak ada wuduk lah. Aku dah berak tadi, aku dah kentut tadi, aku dah itu, aku dah ini. Ambil wuduk semayang balik. Wajib mengulangi solat yang tidak ada wuduk. Ya. Jadi ada benda walaupun sama-sama syarat sah solat, ada rukhsah. Hak ni dia ada rukhsah pasal ada hadis Nabi tengah semayang, najis ada, Nabi buang. Nabi tidak mengulangi solat pada awal. Tapi kalau kita tengah semayang, tengah-tengah semayang, aku tak ada wuduk lah. Macam mana? Aku nak ambil wuduk lah. Sebab main tu dia tak dikira. Jadi walaupun sama-sama syarat sah solat, tapi ada yang ada rukhsah, ada tidak ada rukhsah. Jadi bab najis ni ada sedikit kelonggaran lah ya. Dan of course lah najis ni pun ada level dia. Ada najis yang disepakati najis, ada najis yang tidak disepakati najis. Dia najis ni bukan satu standard saja. Ya, dia ada standard-standard dia. Wala zalamu khafafa lah, tausita lah. Kita dah bincang panjang dah gitu buat najis kan. Orang yang solat tanpa wudu atau sebelum masuk waktu solat, wajib diulangi solatnya secara sepakat para ulama. Ya, itu lain. Disunatkan solat di awal waktu. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ma ahabul amali ilallah, ataupun setengah riwayat, ya Rasulullah,
ayul amali afdal. Ada yang diriwayatkan oleh Abi Daud daripada Abu Zar dan selainnya. Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, sembahyang di dalam waktunya. Ya. Setengah riwayat as-salatu li waktiha, sembahyang untuk waktunya. Dan ada setengah riwayat yang dhaif, as-salatu fi awwali waktiha, sembahyang di awal waktunya. Ya. Sembahyang di awal waktu ni, kalau ikut nas itu dia dhaif, inspesifik. Tapi jika dilihat pada nanah yang lain, yang am, maka mempercepatkan ibadah itu ada satu galakan lah. Allah Ta'ala kata, fastabiqul khairat, pada kamu mempercepatkan kebaikan. Ya. Nabi SAW pun memang masuk waktu je sembahyang. Masuk waktu je sembahyang. Ya. Betul tak? Practically Nabi bila masuk waktu je, Bilal tu azan. Kana Bilal la yuakhirul azan an waqtihi. Wa rubbama akhara al-iqamati syai'an. Iqamata syai'an, kata Jabir bin Samurah dalam Sahih Al-Bukhari, Bilal tidak melewatkan azan daripada waktunya. Masuk waktu tu azan. Ya. Tapi kadang-kadang dia melewat-lewatkan iqamah. Iqamah lewat tak apa. Dia tak ada standard iqamah ni. Ada satu surau atau masjid dia buat standard. Antara azan dan iqamah 15 minit. Dia tanpa siap-siap kan. Ada setengah masjid pula, antara azan dan iqamah 15 minit. Melainkan subuh 20 minit. Lain-lain masjid, lain-lain mazhab. Mazhab sendiri belaka tu. Mazhab Syafi'i ataupun ulama-ulama mazhab yang lain, dia tak ada standard. Tak ada standard. Kita pulang lah. Boleh jadi 10 minit, boleh jadi 15 minit, boleh jadi setengah jam. Tak ada hal. Tengok kepada keperluan pada waktu itu. Jadi tak payah nak buat 10 minit lah, 15 minit lah. Tak perlu lah. Dia tak apa. Buat pun tidak berdosa. Tapi secara fiqhnya tak perlu buat seumpama itu. Kadang-kadang kita percepatkan, kadang kita lambatkan. Ya. Kalau kita buat macam tu, nanti orang akan ingat, oh, antara sembahyang Zuhur dengan Asar, antara azan dan iqamah ni 15 minit je ya. Lepas tu kalau tempat lain buat lebih cepat, dia akan, apa masjid ni cepat, masjid sana 15 minit. Betul tak? Orang akan anggap waktu itu in spesifik 15 minit, 10 minit yang kita lekatkan itu, itulah jaraknya. Mana tidak. Tidak ada satu jarak yang khas. Ya. Jadi kalau yang tak ada standard, tak ada jarak, kita tak perlu letak jarak tempohnya macam tu. Ya. Tak perlu lah. Cara fiqhnya tak tepat lah. Mana tadi? Jadi sembahyang di awal waktu, nas yang spesifik. Amalan paling afdal ialah solat di awal waktu. Nah dia dhaif ya. Adapun jika dilihat pada nah yang am, galakan supaya mempercepatkan ibadah. Dan juga practically solat Rasulullah SAW dan azan baginda memang baginda lakukan di awal waktu. Jadi itu sudah memadai ya. Adapun hadis itu dia tidak sahih. Baik, digalakkan apa solat sah jika sempat solat satu rakaat dalam waktu berkenaan. Tuan Zuhur tak sembahyang lagi. Tuan akad takbir Allahu Akbar. Ya. Tengah-tengah tuan rokok, masuk waktu asar. Ya. Maka jika berkenaan, tuan sudah dikira solat bukan dalam waktu Zuhur, solat dalam waktu asar. Kerana tak cukup satu rakaat. Ya. Dan perkiraan satu rakaat ni ulama khilaf lah. Ada yang kata rakaat keseluruhan. Sujud yang kedua tu bila bangun dah azan. Okey. Kalau belum sujud yang kedua dikira tak okey. Ada sebahagian kata sujud yang pertama tu. Bila kita dah sujud yang pertama, bangun, masuk waktu yang baru, maka kita sudah dikira solat dalam waktunya. Tak dikira melepasi waktu lah. Dikira sujud waktu mula-mula tu. Ada sebagian ulama pula kata rokok. Ya.
Dan ada sebagian pula yang kata takbiratul ihram. Allahu akbar. Baru nak baca iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsira. Allahu akbar masuk asar. Dah dikira kita solat dalam waktunya. Tidak dikira melepasi waktu. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Angkat takbir je. Bila angkat takbir je, masuk waktu baru, dikira kita sudah tidak berdosa. Hak lebih tu semayang dalam waktu asar pun tak apa. Tapi syarat dia mesti takbiratul ihram dalam waktunya. Ya. Dia pendapat yang lebih tepat ialah satu rakaat. Ya. Walaupun berbeza-beza kadar satu rakaat itu, tapi yang saya lihat yang paling rajih lah, yang paling kuat ialah sujud yang pertama. Ya. Kerana Nabi kata man adraka rak'atan minas salah faqad adraka as-salah. Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah, Nabi kata siapa-siapa yang dapat satu rakaat daripada solat, dia sudah mendapatkan solat. Jadi untuk nak mengelakkan kita semayang di luar waktu, sekurang-kurang kita kena solat satu rakaat dalam waktu berkenaan. Based on that hadis. Ya. Dan sekurang-kurang satu rakaat itu ialah sujud yang pertama. Ada orang kata, dia hadis yang sama. Man adraka rak'atan minas salah faqad adraka as-salah. Siapa yang dapat satu rakaat daripada solat, maka ia dapat solat. Jadi satu rakaat lah dia kata. The whole rakaat. Sampai sujud yang kedua. Sebab kata tak sujud yang pertama. Kerana ada athar daripada para sahabat Nabi. Sujud pertama itu sudah memadai. Sebagian pula dia faham literal. Man adraka rak'atan minas salah faqad adraka as-salah. Siapa yang dapat satu rakaat daripada solat, ia telah mendapatkan solat. Satu rakaat di sini ialah satu rakaat. Rakaat merujuk dari rakaat. Hadis yang sama tapi faham tu lain-lain. Ya. Imam Syafi'i Allah Ta'ala alam lah. Saya tak tengok secara detail dalilnya. Tapi menurut sebagian ulama' dia kata apa yang dihujahkan oleh mazhab Syafi'i tidak ada dalil. Bahkan ada seorang ulama' besar lah. Dia kritik hebat Imam Syafi'i dalam bab ni lah. Imam Syafi'i kata Allahu Akbar masuk waktu okey. Mana tidak dikira solat di luar waktu. Dia kata tidak ada dalil. Ya. Imam Syafi'i itu tak ada dalil. Dia ada seorang ulama tu, saya pernah baca apa nama dia. Dia mengkritik pendapat Imam Syafi'i dengan kritikan yang agak tajam. Ulama besar juga. Siapa nama dia? Saya tengok buku dia, apa nama buku dia. Adalah banyak yang dia kritik, salah satu yang kritik batu lah. Dia kata pendapat tu menyalahi sunnah Nabi. Nabi kata satu rakaat, kita kata takbiratul ihram. Dia katalah siapa nama tu lah, Ar-Rafi'i juga asalnya. Bisa cek yang handphone saya kat Ar-Rafi'i tu. Aduh, tak ingat nama dia. Tak apa nak cari. Biarlah. Tapi kalau nak pakai yang tu okey juga. Ini in case kita memang saja-saja melewat-lewatkan. Tapi kalau kita tak sengaja, kita terlupa, kita tidur, ataupun kita terlalu busy sehingga tak tahulah, Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan ada keuzuran di situ. Tapi kalau kita saja-saja lewat-lewat, relax. Oh, baru dekat nak masuk waktu asar, baru bergerak ambil wuduk nak sembahyang Zuhur. Nganga kat takbir, Fatihah baca tak habis lagi, masuk dah solat Zuhur. Masuk dah solat asar. Dan mazhab Syafi'i dikira tidak berdosa kerana dia belum lagi dikira solat di luar waktu kerana dia sempat takbiratul ihram. Tapi sekiranya yang paling rajih ialah sekurang satu rakaat. Mesti satu rakaat. Kalau Ibnu Taimiyah dia kata satu rakaat, the whole rakaat. Dalam Majmu' Fatawa, satu rakaat keseluruhan. Baru dikira tidak melepasi waktu. Ya. Kalau Albani dikira sujud yang pertama itu. Dia macam-macam pendapat lah. Tapi majoriti kata satu rakaat. Mesti satu rakaat. Cuma dia pendapat tak sama lah. Satu rakaat tu qadar dia, qadar mana? Ada kata qadar rokok, ada kata qadar sujud kedua, ada kata qadar sujud yang pertama. Tak sama lah ya. Masing-masing dengan pendapat masing-masing.
Ada seorang ulama tu, saya ingat nama dia. Ada buku dia saya download. Tapi nak cari tak tahu. Pasal tak ingat nama tajuk kitab. Nama ulama pun saya tak ingat juga. Ulama tak awal juga, tahun 300-400 Hijriah. Tak nipis, tak tebal buku dia, dalam 100 muka surat lebih je. Tapi dia kritik pendapat Imam Syafi'i yang menyalahi sunnah Nabi. Okey, hebat, orang hebat juga tu. Tapi okey je lah konteks ilmu. Orang tak hentam dia pun. Dia normal je. Dia bukan kritik peribadi Imam Syafi'i. Dia kritik pendapat Imam Syafi'i yang dilihat tak selari lah. Tidak inline lah dengan hadis-hadis yang diriwayatkan. Salah satu waktu lah. Dia kata mana boleh kata sekadar takbir sedangkan Nabi dia kata 1 rakaat. Dia kata tidak ada dalil. Allah Ta'ala alam lah. Saya tak tengok lagi kitab Imam Syafi'i ada. Betul tak ada dalil. Kita pun tak tengok. Tak apalah, benda tu mungkin tak berlaku. Mudah-mudahan. Isyak dah tu. Nak habiskan yang tu sikit. Mana tadi? Digalakkan melewatkan solat zuhur jika hari terlalu panas. Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salah fa inna al-harra min fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Dalam hadis Bukhari ataupun Muslim daripada Abi Hurairah. Nabi kata kalau hari terlalu panas maka sejukkanlah dirimu dengan solat zuhur, yakni lewatkan sedikit. Ya, mungkin zuhur 1:30 kita sembahyang pukul 2, lewatkan sedikit. Jangan sembahyang waktu panas ceng itu. Panas ceng itu panas terik lah. Ya. Memanglah kita digalakkan sembahyang di awal waktu setiap masa, tapi ada some circumstances kita diberi kelonggaran untuk melewatkan sikit. Kalau sembahyang berjemaah bahkan melewatkan sedikit, tak apa. Ya. Tu bila tengok Allah panasnya. Kan? Tangguhlah azan, jajak lagilah azan, tak apa. Okey. Pasal panas. Ataupun dia azan dulu. Bila imam datang, cakap kat imam, "Mam, panas mam, relax dulu, jemaah lambat datang ni, tunggu kejap." Tunggu setengah jam imam, jemaah baru ramai, semayang, tak apa. Melewatkan solat, bahkan azan kerana panas, maka ada rukhsah di sisi syarak. Ya. Tapi kalau hari-hari lewat tak boleh lah. Hari ni lewat, esok lewat, tak kira waktu. Ini kalau panas. Sama macam kira hujan lah. Hujan kita boleh jamak kan? Pasal apa boleh jamak? Rukhsah lah tu. Ya. Dan bila terlalu panas memang kita digalakkan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min fayhi jahannam. Ya. Seumpama diriwayatkan juga dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abi Hurairah. Wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada panasnya api neraka. Kerana panas dunia ni dia lebih kurang panas api neraka lah. Nabi kata bila panas sejukkanlah dirimu dengan solat. Kerana panas-panas ni ialah daripada jahannam. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Panas-panas dunia ni ada daripada haba jahannam. Ulama tafsir macam-macam lah tu ya. Ada yang kata literally lah, memang panah adalah ni daripada jahannam lah, daripada neraka lah. Dia kata tidak, dia hanya majaz, kiasan saja. Ya. Neraka itu lebih panas. Itu tafsir macam-macam lah ya. Baik. Harus solat dengan satu pakaian. Ya. Maksudnya sah solat hanya dengan satu helai kain saja, tanpa memakai apa-apa yang lain, terutama baju di bahagian atas. Kita sembahyang kain atau pakai seluar. Kita sembahyang pakai kain atau pakai seluar sahaja. Pusat dengan lutut tutup lah. Tapi belah atas tak ada baju apa-apa. Ya. Kalau kita memang tak ada pakaian, okey lah. Tapi kalau kita ada pakaian saja-saja kan. Macam ada setengah-setengah orang tua-tua, dia suka sembahyang kat orang pakai kain sarung je. Baju tak pakai. Betul tak? Makruh ya, di sisi majoriti makruh. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, la yusalliyanna ahadukum fi saubin wahid laisa ala atiqihi syai'. Janganlah sesekali seseorang kamu solat dalam satu pakaian, selai kain ke, selai seluar ke, ya. Tidak ada apa-apa pun di atas bahunya. Ya.
Maksudnya separuh je dia tutup. Pusat ke bawah je. Pusat ke atas tak ada baju. Di atas bahu tidak ada apa-apa. Itu makruh. Ya. Kalau ikut zahir ni tak sah solat lah. Tapi dia kerana ada hadis yang lain Nabi semayang dengan satu pakaian atau satu kain saja di rumahnya. Kerana ada riwayat hadis Ibnu Mas'ud juga dan solat sunat Abi Daud katanya solat Rasulullah fi saubin wahid. Nabi SAW telah solat dalam satu pakaian, satu kain. Ya, maksudnya mula-mula larang, lepas tu Nabi buat. Apa maksudnya? Maksudnya tidak haram lah. Kalau saja-saja makruh. Ya. Tapi kalau tidak saja-saja tidak makruh. Mungkin pada waktu itu Nabi pakaian tidak ada, maybe. Nabi pakaian tidak banyak. Ya. Aku baju tu basah ke, tengah basuh ke, tak tahu. Baju dua lain je. Satu basuh, tak ada lah. Baju satu lain contohnya. Satu dah basuh macam mana? Betul tak? Sahabat Nabi pun sama. Ada yang satu pakaian aja. Sebab itu Nabi SAW bila hari raya, Nabi suruh semua wanita keluar solat di padang bersama-sama. Ada sebagian wanita yang lain dia kata, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Wahai Rasulullah, ada di kalangan kami yang tidak ada jilbab, tak ada baju untuk keluar. Ya. Nabi kata, bagilah pinjam jilbab yang kamu ada, lebihan itu kepada rakan kamu yang lain. Tapi keluarlah Nabi kata. Orang haid pun Nabi suruh keluar juga. Ya. Cuma orang haid dia berada di belakang. Dia duduk bersama-sama dalam musalla, tempat semayang. Dia duduk di belakang. Hadis itu yang digunakan oleh sebagian para ulama yang kata semayang raya kalau tak pergi berdosa. Kerana Nabi SAW semayang raya dia suruh keluar belakang. Haid pun keluar juga. Maka haid dia tak boleh solat. Dia dengar khutbah saja. Kan? Liyashhadna jama'atul muslimin, liyashhadna da'watul apa ni? Liyashhadna al-khaira wa da'watul muslimin. Dia tak boleh semayang tapi dia melihat kebaikan dan dia menyaksikan orang-orang Islam. Ya. Dan hadis itu juga digunakan pakai oleh para ulama yang kata masjid ni orang haid tak boleh masuk. Itu dalil terkuat dia. Tempat semayang yang lapang tu pun orang haid tak boleh masuk. Apatah lagi masjid. Itu ke dalil terkuat lah. Dalil orang haid nak masuk masjid ni ikutkan tak kuat. Sebab itu ulama-ulama besar macam Al-Imam Ibn Munzir dia kata tak ada apa. Al-Imam Al-Muzani anak murid Imam Syafi'i sendiri kata tak ada apa. Tak ada dalil yang betul-betul melarang orang haid masuk masjid. Kalau hadis ada hadis tu dhaif. Bagi orang belajar secara detail, secara lanjut lah. Kita dapati hadis-hadis yang melarang wanita haid masuk masjid ni dhaif, tak kuat. Dalil dia yang paling kuat tu hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim ataupun salah satu keduanya daripada Ummu Atiyah di mana Nabi larang orang haid untuk duduk di musalla bersama-sama dengan mereka. Walaupun Nabi suruh mereka datang, tapi Nabi duduk di belakang. Jangan duduk di tempat solat. Jadi kalau padang yang bukan masjid tu pun tidak boleh, apatah lagi apa nama masjid yang betul. Betul tak? Sebab tu Nawawi sebut dalam Al-Majmu' dan juga dalam Syarah Sahih Muslim tak silap saya. Orang yang haid ni kalau dia tak boleh jaga darah haid, sepakat ulama dia tak boleh masuk masjid. Tapi kalau dia boleh jaga, okeylah. Ada sebahagian kata boleh masuk, ada sebahagian kata boleh, tak boleh masuk. Baik, tapi itu bab lain lah ya. Kita dah bincang juga dulu sikit tu. Kita ada sentuh juga tak silap saya. Mana tadi? Digalakkan solat isyak di akhir waktu. Saya tulis itu khilaf. Maknanya tak tulis pun tak apa. Banyak benda khilaf pun ni. Kan? Solat isyak sebagaimana solat-solat yang lain digalakkan kita semayang di awal waktu. Ya, sorry. Semayang isyak ni tak sama dengan semayang-semayang lain di mana semayang-semayang lain sepakat para ulama kita digalakkan solat di awal waktu. Melainkan jika ada keuzuran-keuzuran tertentu. Zuhur awal lah. Tapi kalau ada keuzuran seperti terlalu panas, kita boleh melewat-lewatkannya sedikit. Saya baca hadiah dia kan. Semayang asar, Allah Ta'ala alam. Masih digalakkan kita semayang awal. Ya. Buraidah kata kami semayang dengan Nabi Sahih Bukhari. Lepas asar lah. Lepas semayang asar,
kami sembelih unta, kami bagi 7, kami masak, kemudian kami makan. Maghrib tak masuk lagi. Maksudnya memang depa sembahyang tak kala masuk waktu asar, depa sembahyang terus. Kunna nusalli ma'a Rasulillah al-asra wasyamsu murtafi'atun hayya. Kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari, kami sembahyang asar dengan Nabi. Waktu tu matahari masih meninggi dan memacam-macam cahaya. Masuk waktu asar kan panas lagi. Betul tak? Kadang-kadang dia punya tajam matahari tu waktu asar lebih tajam daripada tengah hari lagi tu. Tajam dia lain sikit. Awal. Memang digalakkan kita awal lah. Zuhur. Maghrib lebih-lebih lagi. Kalau solat-solat yang lain, Jibril sembahyang dengan Nabi 2 waktu. Satu di awal waktu, satu di ujung waktu. Tapi maghrib tidak. Betul tak? Saya dah baca hadis Anas. Hadis Jabir tu yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud. Jibril sembahyang maghrib waktan wahidah. Satu waktu je. 2 hari tu. Dia tak macam solat-solat yang lain. Solat lain, satu ujung, satu awal kan. Maghrib tak. Mereka maghrib terlalu orang kata apa, waktu dia tu terlalu singkat lah, sehingga Jibril tak dan nak. Dia tak buat 2 waktu macam tu. Allah Ta'ala buat maghrib awal saja. Ya. Jadi kesemua sembahyang awal, melainkan jika ada rukhsah. Kalau zuhur panas. Waktu lain setahu saya Allah Ta'ala tidak ada lah. Secara amnya Isyak dia beza sikit. Isyak ya. Di mana isyak ni sebenarnya di sisi, saya boleh kata majoriti lah para ulama menggalakkan di akhir waktu. Melainkan jika kita tak dapat berjemaah di akhir waktu, baru digalakkan di awal waktu. Ya. Kerana Rasulullah SAW sembahyang isyak di akhir waktu. Banyak hadis-hadis Nabi SAW baginda solat isyak di pertengahan malam. Sama ada nisful lail, in the middle of the night, tengah malam tu, ataupun sulusul lail, di akhir 1/3 yang akhir lah. Tapi yang banyak dipilih oleh para ulama ialah Nabi sembahyang isyak di tengah malam, bukan di 1/3 malam, di tengah malam, nisful lail. Sebab dia bincang tentang waktu solat ni. Isyak ni bila berakhir? Sebagian kata isyak berakhir di pertengahan malam. Sebagian kata isyak berakhir pada waktu subuh lah. Sebagian kata memang isyak ni dia akhir di waktu subuh. Tapi kalau kita melepasi waktu pertengahan malam, dia jadi makruh kerana dikira lewat. Ya. Tapi tak apalah, as long as sembahyang isyak ni di tengah malam, mana bukan di awal waktu lah. Nabi sembahyang isyak, kemudian Nabi berkata innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Aisyah sebutlah hadis Muslim, a'tama Rasulullah hatta dhahaba ammatul lail summa qala innahu la waqtuha laula asyqa ala ummati. Nabi melepasi waktu isyak sehingga hampir keseluruhan, hatta dhahaba ammatul lail, kesemua malam telah pergi, kata Aisyah. Mana bukan kata separuh malam, lebih separuh malam dah tu. Banyak malam dah berlalu, Aisyah kata, baru Nabi solat isyak. Ya. Lepas tu sebagian juga yang kata sulusul lail, sembahyang isyak ni digalakkan sembahyang 1/3 yang akhir. Kerana Nabi sembahyang zahaba ammatul lail, telah pergi seluruh malam. Sementara kita boleh qiyamul lail, betul tak? Ya. Kemudian Nabi berkata, inilah waktunya jika aku tidak menyusahkan umat. Ya. Saya ingat majoriti lah menggalakkan di akhir waktu isyak. Mazhab Syafi'i awal waktulah. Jemaah boleh ke, jemaah tak boleh ke, masih digalakkan di awal waktu di atas hadis-hadis penekanan solat di awal waktu. Tapi saya ingat sebagian masalah yang lain kata isyak digalakkan akhir waktu, melainkan jika kita susah untuk menghimpunkan orang di akhir waktu, baru kembali kepada keadaan ibadah yang asal, ialah mempercepatkannya. Kalau kata isyak awal waktu pun tak ada orang, ya, isyak akhir waktu lagi tak ada orang, mana tahu siapa cakap macam tu. Cuba kau buat sekali. Tak apalah, ya. Kita pulang lah. Habis? Cukup tu. Masalah tukar niat nanti kita discuss next time. Tapi benda ni simple je. Kemudian
InsyaAllah kita akan masuk ahkamus solat. The jurisprudence of prayer. Ada banyak di situ, syarat wajib, rukun wajib. Ni saya ikut yang Hambali punya ni. Hambali dia ada wajib solat, dia ada rukun solat. Pasal kita nak bagi nampak lebih luas lah. Kalau mazhab Syafi'i dia tak ada wajib solat, tak ada. Dia hanya ada rukun solat, sunat solat, makruh solat. Perkara yang membatalkan solat, empat lah. Tapi kalau Hambali dia ada rukun solat, ada wajib solat. After that baru mari sunat solat. Pasal saya nak bagi faham ya. Wajib ni ada juga dalam mazhab Syafi'i, tapi kita tak panggil wajib, kita panggil sunat muakkad. Kita panggil sunat ab'ad. Kita ada sunat ab'ad, kita ada sunat hayat. Dalam mazhab Hambali dia ada wajib solat dengan sunat solat. Itu je beza. Beza dia theoretically je. Bukan, beza dia terminologi je. Tapi sebagian besarnya benda yang sama je. Ada yang tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ya? Kalau hujan kan, Aha. dia masjid dia yang boleh gabungkan ke ataupun rumah boleh sekali? Oh, untuk jamak. Bismillah. Siap. Nanti kita belajar dalam bab solatul jamaah. Congregational prayer. Semayang secara beramai-ramai. Ya. Adalah banyak dibincangkan di situ tentang hak ehwal, imam dan makmum. Tentang hak ehwal, keuzuran yang boleh menyebabkan kita meninggalkan jemaah dan Jumaat. Dan salah satu juga ialah rusuh-rusuh berkaitan dengan solat berjemaah, seperti menjamakkan solat jika ada hujan lah. Bila ada hujan memang kita boleh jamak. Dalam bab jamak semayang pun dibincangkan juga. Dalam bab dipanggil Ashabul A'zar ataupun Rukhasus Solah, hujung-hujung bab semayang ataupun kitab semayang memang ada dibincangkan tentang rusuh-rusuh solat lah. Semayang orang sakit, semayang orang musafir, kan? Di situ ada jamak, di situ ada qasar. Dalam bab jamak semayang hujan tu, duduk dalam jamak tu lah. Al-jam'u bainas salatain. Tajuknya, jamak antara dua solat. Jamak ni boleh banyak sebab. Boleh jadi jamak kerana musafir. Boleh jadi jamak kerana jamak ni dia longgar sikit daripada qasar. Qasar musafir saja. Lain pada musafir tak boleh qasar ya. Tapi jamak dia banyak sebab boleh kita jamak. Ada kalanya kerana musafir. Musafir pun ada dua, satu musafir jauh, satu musafir dekat. Musafir jauh lebih 2 marhalah, musafir dekat kurang daripada 2 marhalah. Tuan-tuan pergi ke Kepong, pergi ke pergi KL, musafir juga tu, dia panggil musafir dekat. Ya. Kalau Imam Syafi'i, asal musafir saja. Asal kita berjalan keluar dari rumah kita nak menuju satu tempat, sama ada jauh atau dekat, boleh jamak. Itu pendapat dia yang lama. Ya. Dia panggil al-jam'u al-qasir. Masafah qasir, mana dekat. Pendapat dia baru, dia kata tak boleh jamak. Jamak ni kena musafir yang jauh saja. Baru boleh. Yang ni lebih daripada 2 marhalah. Betul-betul musafir boleh ya. Tapi sekali sebagai yang lain menggalakkan ataupun memberi keharusan. As long as kita bermusafir walaupun dekat, jamak boleh dilakukan. Kerana jamak ni dia tak seketat qasar. Qasar memang tak boleh dah, mesti 2 marhalah ataupun mesti betul-betul musafir itulah ya. Ada khilaf lagi tapi saya sebut yang ni. Boleh jamak kerana musafir. Boleh jamak kerana ada kerja-kerja penting, boleh. Kerana tugas ya. Kita orang dulu di universiti tuan, Zuhur kita jamak tu dengan asar. Kerana kita masuk periksa pukul 3 sampai pukul 6. Lepas pukul 6 tu nak terus balik dah. Tak dah nak pergi surau semayang. Tengok surau depan kelas lah. Tengok berjalan jauh juga. Jadi mereka semayang. Saya mula-mula tu saya tak semayang jamak, saya semayang Zuhur saja. After that saya semayang asar. Member saya tanya, kau tak jamak tadi Hasan? Tak. Kau nama je belajar, tak kerti-kerti nak jamak. dia marah saya pula. Pasal dia pun memang jamak dengan pensyarah pun. Ada pensyarah yang datang jauh. Tapi normal lah after semayang memang kita akan semayang ni. Pasal apa? Pasal ada tujuan tertentu. Boleh.
ada hajat, ada keperluan. Dia jamak ni dia longgar. Ataupun kita terlalu busy lah, hari tu ada event, the whole day kita boleh jamak. Tapi tak boleh lah every day. Tak busy hari-hari, dia jamak hari-hari je. Tak boleh. Once a while. Busy hari-hari Ustaz. Busy hari-hari pun once a while. Ada keringanan di situ. Adalah dalil-dalilnya. Ataupun sekurang-kurangnya buat jamak suri lah. Jamak juga. Itulah sembahyang di hujung waktu dan di awal waktu. Zuhur sembahyang dekat-dekat nak habis. Ya. Asar pukul 4.30. Pukul 4.25, 4.20 sembahyang zuhur. Ngangam Assalamualaikum, masuk asar. Sembahyang asar pula. Itu jamak juga tu. Itu sekurang-kurang jamak tuan. Itu yang saya amalkan. Kalau saya memang busy sungguh lah, itu saya akan suri. Saya akan jamak kedua-dua solat. Satu di hujung, satu di awal. Ada setengah-setengah tu kita tak confident nak jamak kan. Kita jamak suri tu lah. Nak jamak betul-betul tak confident. Boleh jamak, tak boleh jamak. Ada juga tanya-tanya tu. Belajar pun kadang memang bela juga. Jamak suri lah. Kan? Kadang-kadang kita sakit masuk hospital, masuk ward kan. Sakit boleh jamak. Walaupun Imam Syafi'i kata sakit tak boleh jamak. Fatwa lama dia kata sakit boleh jamak. Fatwa baru tak boleh. Nawawi dah Al-Majmu' dia kritik. Dia kata boleh je. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang lama itu lebih bagus. Dan lebih kuat dalam hal ni. Di mana sakit boleh jamak. Kan? Kita masuk ward sakit. Tapi duk mikir lagi. Aku ni boleh jamak ke tidak? Macam tak confident je. Nak kata sakit-sakit. Tapi boleh pergi mari. Jadi bela-bela juga. Asal jamak suri je. Saya akan sembahyang zuhur lewat. Sembahyang asar awal. Pasal tak confident nak jamak betul-betul jamak ni. Tapi kalau sakit memang terbaring. Ada dululah 6-7 tahun lepas memang saya baring betul. 1 minggu dah tak katil tuan-tuan. Sejarah saya banyak kali masuk ward, banyak kali terlantar di rumah pun. Jamak. Seminggu jamak tuan. Dah tak boleh bergerak. Memang duduk atas tilam seminggu. Itu tak ada. Itu confident lah boleh jamak. Pasal sakit sungguh. Ini sakit juga tapi boleh pergi mari lagi. Jadi tak confident. Saya jamak suri lah ya. Itu jamak ketika sakit lah ya. Atau kerana sakit. Jamak kerana apa lagi ya? Satu lagi dia panggil jamak kerana hujan. Jamak kerana hujan ni hanya rukhsah untuk solat berjemaah dan di masjid bila berlaku hujan. Itu dipanggil al-jam'u lil matar. Di rumah tidak boleh. Saya tak pastilah sepakat ke ijma' ke, tapi kalau majoriti confirm. Sebab jamak untuk solat ni dia memberi keringanan untuk orang tidak pergi lagi ke masjid selepas itu. Jadi kalau sembahyang di rumah no point lah. Nak jamak apa di rumah? Rumah kita boleh sembahyang aja. Tapi kalau masjid tak boleh. Kita mari zuhur kan? Azan zuhur, elok-elok kita sembahyang zuhur, hujan lebat, mari turun. Betul tak? Maka boleh jamak. Ya. As long as kita masih dalam waktu zuhur dan memang kita boleh jamak lagi. Dalam mana kita tengah sembahyang zuhur, dia ada khilaf juga tu. Hujan ni kalau kita dah habis solat, tiba-tiba baru turun hujan. Boleh tak kita jamak? Sebagai ulama kata tak boleh dah. Pasal niat jamak ni dia kena sekurang-kurang ketika solat pertama itu dilakukan. Ya, dia bukan hanya dalam konteks hujan saja, dalam konteks kita musafir pun. Kita musafir kan, kita tak niat nak jamak pun. Sembahyang zuhur lah. Sembahyang zuhur. Dah sembahyang zuhur baru ingat, aku rasa aku nak jamak lah. Tak boleh dah. Itu yang standard lah mazhab Syafi'i, tak boleh lah. Tapi sebagian ulama yang lain, dia masih memberi keringanan untuk kita jamak as long as kita masih belum beri salam untuk solat pertama tadi. Tengah duduk semayang kan, aku nak jamak je lagi, jamak terus boleh dia kata. Sebab kita masih belum habis solat lagi. Ya? Boleh jamak. Dan sebagian juga agak longgar lah. Walaupun dah habis semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Aku nak asal terus lah. Dia kata boleh. Selagi mana kita masih dalam waktunya. Kerana jamak tidak disyaratkan mualat. Tak disyarat kau sembahyang zuhur terus sembahyang asar. Tak disyarat. Kalau mazhab Syafi'i dia wajib mualat tu. Mualat ni syarat jamak. Kalau tak mualat tak sah. Tapi saya kira yang fiqh sunnah terbaru ni dia kata mualat ni tidak ada dalil. Ataupun dalil yang tak kuat. Jadi kata tak syarat mualat. Hatta Imam Ibn Taymiyah sendiri pun dia tidak mensyaratkan mualat. Tuan-tuan boleh sembahyang zuhur kan? Kemudian tuan-tuan nak jamak asar, tuan-tuan tak jamak terus. Tuan-tuan tunggu
Sekarang pukul 2 baru tuan-tuan jamak. Boleh. Pasal jamak ni maksudnya menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu walaupun tidak mualaf. Ibn Taymiyah kata mualaf tak ada dalil. Ada yang mensyaratkan begitulah ya. Jadi konteks yang samalah. Hujan ni kalau tengah semayang hujan kita niat nak jamak. Kerana semayang belum habis lagi. Okeylah. Ada sebahagian kata mesti sebelum solat, ada yang kata syarat dia belum sebelum habis solat. Ada yang kata kalau dah habis solat pun boleh juga. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tunggu hujan. Boleh dah jamak. Sebab kata tak boleh jamak dah. Ya? Saya ingat mazhab Syafi'i dah tak boleh kot. Saya jamak balik. Saya lama tak tengok kan. Sebab kata dah tak boleh. Kerana niat jamak dia mesti sekurang-kurangnya dalam solat yang pertama. Tapi sebagian lain memberi kebenaran. Kerana dalam hal awal rukhsah ni dia banyak ijtihad. Dan tidak ada nas yang betul-betul spesifik. Contohnya bab niat untuk jamuk. Bila kita nak niat jamuk? Tak ada dalil. Mana ada Nabi kata, mu nak jamuk, mu kena niat sekurang-kurang dalam waktu yang pertama. Dalam solat yang pertama. Sebelum salam ke apa? Tak ada. Ini semua ijtihad. Bab niat ni kan banyak ijtihad. Dalil niat satu je ayat Quran. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat Quran. Dalil niat tu je. Hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu dalil niat. Jadi niat-niat ni dalil dia sebenar satu ayat Quran, satu hadis Nabi. Apa tu banyak perbincangan tentang niat ni? Ijtihad. Ya, bila sebut ijtihad ni tak boleh berkeras sangatlah. Ia kena tengok kepada practicality dan yang mana memudahkan kita. Ya, bagi saya tidak ada apa masalah. Boleh jamak as long as dia hujan. Ya. Kita dah habis main Zuhur. Habis birik dah bahkan. Tiba-tiba hujan, mari. Sekira-kira kalau kita balik kita tak boleh mari dah asar. Boleh. Tu jamak. Buat jamak. Dan asar kita tak payah datang lah. Tapi saya tak pastilah kalau mazhab Syafi'i boleh tak macam tu. Saya rasa tak boleh kot. Saya ingat saya lama dah tak lucu kan. Mazhab Syafi'i dia mesti niat tu mesti dalam waktu yang pertama. Dia macam musafir juga. Ya. Mesti dalam solat yang pertama, bukan waktu yang pertama, solat. Dalam solat tu kita kena niat untuk jamuk. Kalau dah habis solat baru nak niat jamuk, tidak boleh jamuk. Macam hujan ni tak silap saya samalah kot. Mesti niat nak jamuk sekurang-kurangnya dalam solat. Kalau dah habis solat, hujan baru turun, baru nak jamuk, tidak boleh. Secara teorinya macam itulah dalam mazhab Syafi'i ni, walaupun orang tak buat pun. Ada kita jamuk kerana hujan, tak ada, belum buat lagi kan. Tak diajar. Tapi sekiranya yang fiqh sunnah kontemporer boleh. As long as kita masih dalam waktu solat yang ni lah ya. Nama pun rukhsah. Sebab tu kita lihat dalam banyak bersabitkan rukhsah ni dia tak ada nas in spesifik. Seolah-olah syarak ni nak memberi keluasan kepada kita. Tapi masalah kita ni very sorry to say lah. Kadang perbahasan kita ni terbawa-bawa dengan perbahasan ulama yang berjela-jela. Duk pegang hak tu. Ya, tanpa melihat kepada pengamalan dan practicality kita. Practicality tu kita tak tengok. Ya. InsyaAllah ta'ala. Dia tanya pendek je, nak jawab 10 minit. Tapi masjid lah je, rumah tak boleh. Jangan jamak rumah pula. Ataupun tempat-tempat yang mengambil hukum masjid. Macam surau boleh. Surau ni dia bukan masjid. Bukan masjid kerana syarat-syarat yang ada masjid ni ada banyak syarat. Of course lah kalau yang melibatkan, dipanggil ahkam wada'iyah. Undang-undang sivil, undang-undang tanah lah apa benda kan. Memang sukar nak naik status satu tempat kepada masjid ni agak sukar. Tapi mana-mana tempat solat, jika ada solat 5 waktu, kalau tak ada Jumaat bahkan, dia bukan masjid, tapi dia sudah mengambil hukum masjid. Tuan-tuan boleh cek dalam fatwa Dr. Wilayah Al-Bakri dulu. Tekan surau dengan masjid lah, beza surau dengan masjid ke. Tekan, boleh tak semayang tahiyatul masjid di surau. Tekan yang jenis-jenis macam tu kan dia akan keluar. Biasa Dr. Zul dia akan keluar. Kita ranking internet search, kalau fatwa lah, fatwa Zul Al-Bakri itulah, Mufti wilayah dulu. Macam kalau di negara Arab, kalau kita tekan apa-apa, biasa dia akan keluar fatwa Soleh Munajid. Dia punya ranking number 1. Pasal banyak orang baca kan. Kalau kita tekan apa-apa, naik hak dia dulu. Sama juga dalam fatwa Malaysia. Kan? Kalau fatwa dunia,
Biasa soleh munajid akan naik dulu. Kita ada fatwa negara banyak, ada fatwa Mesir, ada fatwa Jordan, tapi tenggelam habis hak tu. Tak timbul. Hak duk naik soleh munajid. Pasal banyak orang duk search fatwa dia. Jadi kalau kita type apa-apa fatwa kan, automatically akan dia naik dulu. Sama lah konteks Malaysia pun. Kalau tuan-tuan type kod Melayu apa-apa persoalan lah, kebiasaannya dia akan naik fatwa mufti wilayah dulu. Pasal tu yang banyak orang baca. Apa je? Sembahyang Jumaat, melewatkan sembahyang Jumaat. Melewatkan sembahyang Jumaat ke melewatkan datang tengah khutbah? Sekarang ni siapa yang lewat tu? Kita yang datang lewat ke ataupun imam tu buat lewat? Oh, melewatkan sembahyang Jumaat. Boleh ke tidak? Sembahyang Jumaat ni dia waktu sama dengan Zuhur lah. Waktu dia sembahyang, macam nak cakap, dia sembahyang Jumaat ni dia tak macam Zuhur. Dia dalam satu keadaan dia sama macam Zuhur. Dan satu keadaan lagi dia macam tak sama dengan Zuhur. Ya. Sebagai ulama termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, adanya sunnah qabliyah Jumaat 4 rakaat. Kenapa? Kerana dikiaskan di atas sembahyang Zuhur. Kerana mereka kata al-Jum'atu kaz-Zuhri. Jumaat ni macam Zuhur. Jadi dia kias macam tu lah ya. Itu Nawawi sebut dalam Minhajul Talibin, Jumaat sama macam Zuhur. Sebab tu dikiaskan kat atas Zuhur, macam sembahyang qabliyah Zuhur ya. Waktunya pun waktu Zuhur. Tapi sebahagian lain kata tak, Jumaat dia tak sama macam Zuhur. Memang tak sama, sama. Waktu sama. Sebenarnya waktu pun tak sama. Kerana kalau kita belajar dalam Sahih Al-Bukhari, sahabat-sahabat Nabi SAW, dia sembahyang Zuhur pun bukan dalam waktu Zuhur saja. Ya, ada sahabat sembahyang Zuhur awal, before sembahyang Zuhur. Dia sembahyang Zuhur awal, sembahyang Jumaat awal, sebelum sembahyang Zuhur. Dia sembahyang Zuhur, dia sembahyang Jumaat, balik rumah baru masuk waktu Zuhur. Mana dekat-dekat nak Zuhur, dia sembahyang Jumaat. Mungkin Zuhur pukul 1, pukul 12 dia sembahyang Jumaat dah. That's why dia balik baru masuk waktu Zuhur. Ada pula riwayat dia sembahyang Zuhur awal lagi. Lepas waktu duha sembahyang Zuhur terus. Dan itu juga ada diamalkan di sebahagian negara di Europe, dia sembahyang Zuhur lebih awal. Dia sembahyang Jumaat lebih awal. Waktu pun lain. Zuhur boleh sembahyang awal. Ya. Dia tak boleh sembahyang Zuhur ni waktu lain ya, waktu asar, waktu maghrib tak boleh lah ya. Tapi kalau lebih awal tak apa. Kira-kira daripada waktu duha ke atas sampai waktu Zuhur. Jadi waktu sembahyang Jumaat ni dia bukan standard dia main Zuhur aja, tak, dia boleh sembahyang awal. Ya, kalau ada kemaslahatan tertentu kita sembahyang Zuhur awal. Sembahyang Jumaat awal boleh. Dalam fiqh ada keharusan. Ya. Tapi kalau kita melewatkan kerana terlalu panas, boleh. Main Jumaat ni sembahyang pukul 2 boleh. Sembahyang pukul 3 boleh. Dalam masuk waktu Zuhur lagi. Dia jangan lepas waktu Zuhur je. Dah lepas waktu Zuhur, dah masuk asar. Kan? Kalau ada sebab tertentu, tak ada hal lah, boleh je. Ingat ke tanya, boleh tak kita mari lambat? Kalau tanya boleh tak mari lambat, saya kata boleh lah. Sebab saya pun selalu mari lambat. Ya. Dia okey je, boleh. Mana kalau macam hari terlalu panas, Jumaat kita nak lewatkan sedikit. Wallah ta'ala alam, saya kira boleh. Pasal Jumaat ni dah satu segi dia banyak dikiaskan di atas Zuhur. Ya. Dan mengambil hukum Zuhur. Dan sebagai ulama memang kata macam tu, Jumaat seperti Zuhur. Ya. Walaupun ada beza sikit sebanyak. Tapi sebagai lain kata tidak. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dia kata al-Jum'atu laisa kazuhri. Jumaat bukan seperti Zuhur. Laha ahkam makhsusah. Baginya ada hukum-hukum yang khusus. Dia ada khutbah, sembahyang pun cuma 2 rakaat. Dan waktunya pun boleh diawalkan. Zuhur boleh awal lah. Boleh sembahyang Zuhur before waktu. Tak boleh kan. Jadi of course lah dia tak sama macam Zuhur. Dan tidak boleh dikiaskan ke atas. Sebab tu Ibn Taymiyah dia kata tidak ada qabliyah Zuhur. Ya. Dan saya ingat yang fiqh-fiqh moden ni banyak pilih pendapat itu.
Tapi kalau orang nak sembahyang zuhur qabliyah, bagilah dia sembahyang. Jangan kata tak sunnah pula ataupun bid'ah ke apa. Kan?